Kan? Acum, alhamdulillah, wa yahdinakumullah, doakan balik untuk dia. Kan? Apabila ia sakit, hendaklah engkau menziarahinya, dan apabila ia meninggal dunia, hendaklah engkau mengiringi jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Itu sebabnya, cuba tengok kawan-kawan kita, saudara kita tiba-tiba meninggal, la ilaha illallah. Baru semalam dengar ceramah, meninggal lah. Mulalah keluar teori tu, patutlah semalam dia senyap, ya. Nak pergi mana kosan ni? Keluar cerita. Tak ada dah. Tapi menginsafi bahawa kita boleh pergi bila-bila masa. Jadi apa hal pula kita nak bergaduh sesama kita? Tu sebabnya cara yang paling baik nak elok perangai kita kat taman ni kan, paling senang. Lepas ni surau ni dah boleh dah lancarkan stiker tu. Tompah stiker jual, letak kat kereta I am 4A. I am 4A, baik. Ingat mati for Allah, macam tu. Orang kalau ingat mati, insyaAllah okey. Cuba baik. Orang ingat mati, tuan tu takkan bergaduh dengan jiran ni. Sebab dia tahu kalau dia mati besok belum tentu lagi saudara mara datang dulu. Jiran-jiran datang dulu. Mana? Orang dulu-dulu tak sidai kain hari tu risau dah. Apa kena? Kak Malah kau tak sidai kain nak. Kau pergi tengok. Kak Cik Malah kau buat apa? Mbak, tak sidai kainnya hal. Assalamualaikum. Kita pun pergi tengok. Cik, apa? Cik tak sihat ke? Sihat. Mak tanya kenapa tak sidai kain yang ini? Tak ada. Boleh dapat TV baru. Boleh dapat TV baru. Cerita kan, mak, Cik Malah okey. Dia kata dia dapat TV baru. Besar tak TV apa katanya. Ambil borek. Kejap-kejap pinjam garam. Pinjam tu istilahnya, pinjam garam, pinjam gula. Dulu. Hari ni, Allah, pelik. Kadang kan. Kecuali diri meriang. Tempat lain. Buat hal sendiri, tak tahu. Itu yang pelik di Putrajaya tu boleh berlaku insiden. Dah busuk mayat tu dalam rumah, dah berapa hari dah. Koreh dalam tu, meninggal dunia. Dah bau busuk, baru tahu. Pelik. Lagilah rapat dinding kongsi sesama. Rumah flat. Tak tahu dah jiran dah tak ada meninggal dalam tu, tak tahu. Tu sebab ambil boleh. Sikit lagi ya. Jangan risau. Dah ada yang mula dan motor-motor kan berselo tu, saya faham tu. Tu tanda-tanda subuh berhenti. Sikit ni. Kemudian persaudaraan juga merupakan jalinan kemesraan dan kasih sayang. Hal ini ditekankan oleh Rasulullah seperti yang dipetik dari hadis riwayat Imam Malik, Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan juga Nasa'i. Yang bermaksud janganlah kamu saling memutuskan silaturahim, janganlah kamu saling belakang membelakangi, janganlah kamu saling benci membenci, dan janganlah kamu saling hasad menghasad. Sebaliknya jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim itu memulaukan saudaranya yang mukmin melebihi 3 hari. Jangan 3 hari tak bertegur siapa dengan sengaja. Tak halal baginya. Ingat tu. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyebut, orang Islam itu bersaudara tidak boleh menzalimi dan mengkhianatinya. Sesiapa yang menolong saudaranya, nescaya Allah akan menolongnya. Sesiapa yang menghilangkan kesusahan orang Islam, nescaya Allah akan menghilangkan daripadanya kesusahan pada hari kiamat. Sesiapa yang menutup keaiban orang Islam, nescaya Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Jaga. Ya. Kemudian yang keenam, persaudaraan dapat memupuk ke arah pengukuhan perpaduan dan keamanan. Macam kita ni kan, orang nak buruk-burukkan taman kita, cakap macam-macam. Kita ni bersatu, kita cakap, tak ada tu semua tak betul. Kau datang ke surau dan kau tengok, okey, tak ada hal punya. Kita semua okey, bersatu semua. Tak ada masalah, tak ada nak gaduh-gaduh dah. Dua. Dapatkan hubungan kita. Tak ada beza dah, semayang semua sama. Kiblat kita sama. Itulah Allah Ta'ala yang kita sembah. Itulah Nabi yang kita ikut. Apa nak gaduh-gaduh? Apa nak bangi-bangi? Baik apa? Elok semua. Sama-sama kita improve diri kita. Ibadah kita sama-sama kat surau. Dulu semayang sorang-sorang. Dulu tak semayang. Jadi dia dah improve semayang. Dulu semayang sorang-sorang. Improve jadi dia semayang jemaah. Semayang jemaah. Improve semayang jemaah di surau. Improve lagi semayang jemaah di surau awal waktu mengikut imam. Ya Allahu Akbar. Tu yang kita nak tu, target tu. Kadang semayang buat perangai pun ya juga. Semayang beli nombor. Semayang melagu-lagukan orang masih lagi. Jangan buat sesio.
Semayang, jumpa barang hilang ni banyak. Maknanya semayang tak khusyuk, semayang ni jumpa barang hilang. Allahu Akbar. Lah, atehrak tu apa. Daripada siang tadi cari tak jumpa, tengah semayang baru ingat. Tahu tu lah tu kan. Tu sebab nak khusyuk tu betul. Tu lah kena ingat Allah Ta'ala banyak-banyak nak khusyuk ni kan. Setan ni memang gama ngacau kita tak semayang tu. Yo. Dia gama tu. Tu sebab kita semayang Allahu Akbar. Benda pertama kan, dia gama duduk kat rongga-rongga tu. Kat hidung, dia tiup kata. Saya tak nampak dah, ni saya menggaya kan. Kadang tanya masa bila dia tengok kan. Setan dia tiup tu, tiba-tiba hidung gatal. Pasal nak? Allah gatal lah hidung. Macam ni lah. Dia tiup lah kat telinga. Aduh, tu yang sami Allah. Mana-mana gatal telinga Kayak colah-colah ketiak ni paling favourite colah punggung. Rumah tu favourite betul. Itu yang terasa macam kontut ke tidak kan? Nabi dah pesan pedulian tu semua setan. Setan. Kadang kan yo kok setan. Setan. Tapi kalau ada membobok bunyi tu tak ada mana setan tu. Bob setan. Orang belakang kau lah setan kan tu marah kan. Kan ya kukuhkan persaudaraan satu. Maka kesimpulannya penerapannya makna persaudaraan sesama kita. Persaudaraan sesama kita ni itulah dia. Ukhuwah wawasan umat. Makna persaudaraan Islam kita nak rapatkan hubungan. Baru-baru ni tak ada siapa yang tak gembira tu. Nengok macam mana umat Islam rapatkan soft hubungan ni masing-masing. Rapatkan hubungan tak kalau nak menogakkan undang-undang Islam tu. Ya. Bukan cakap apa tau. Sekarang ni undang-undang Islam ni nak cerita kat Malaysia ni, problem adalah senang-senang main kat orang lain. Betul? Kes murtad. Bukan kes murtad lah. Ada satu kes di Negeri Sembilan. Dia dah masuk Islam. Dia masuk Islam, diislamkan anak-anak Bila diislamkan, dia bawa anak-anak dia bawa ke pusat dakwah Islamiah Paroi, diislamkan budak dua orang tu, anak itu. Jadi mahkamah isytiharkan maka anak itu duduk bawah hak penjagaan bawah ayah. Amak tak perhati. Amak filekan ke mahkamah sivil pakai undang-undang sivil, maka lepas itu mahkamah tinggi batalkan keputusan mahkamah syariah ni. Maka anak tu bagi balik. Kapir balik anak tu. Senang-senang. Jadi seolah-olah mahkamah syariah tu tak ada value lah kira buat kat orang ni. Itu sebab antara lah yang kita memang kena ambil serius undang tu kena pindah dah macam-macam lagi hal murtad, hal apa banyak ni tak nak sentuh kat sini lah, bukan ni tajuk tapi makna kata kita ukhuwah kita sesama kita jangan cocok. Ingat pesan Nabi suruh baik antara satu dengan yang lain, sayang menyayang satu dengan yang lain. Nabi ajar gitu, bukan suruh bergaduh bercakap tak ada dah, bukan sebab harta dah. Dan kaya dia ni tak. Harta bawa ke mana, tak bawa ke mana pun. Kan? Akhirnya mati, tak bawa mati, tak bawa masuk dalam kubur pun harta kita tinggal. Tak ada dah. Tu sebab Iskandar Zulkarnain dia kata kalau dia mati besok, dia kata masa dia pesan dekat tentera tu, kalau aku mati besok pertama pastikan tangan jenazah aku tu diusung oleh doktor dan tabib yang handal tu. Yang kedua, pastikan tangan aku tu pastikan harta kekayaan aku tu ditaburkan sepanjang perjalanan pergi ke kubur. Dan yang ketiga, pastikan waktu usung jenazah aku tu tangan aku tu terkulai keluar. Kenapa? Yang pertama, bila tabib dan juga doktor tadi mengusung jenazahku sampai ke kubur, nak bagi tahu hebat mana pun doktor dan tabib tadi tak dapat nak menyembuhkan satu penyakit yang dinamakan sebagai mati. Mati tak ada, doktor handal macam mana, mati tetap mati. Kedua, taburkan harta kekayaan. Sebab apa? Nak bagi tahu harta kekayaan kau yang kau tabur tadi orang lain akan ambil, kau takkan boleh buat apa-apa sebab harta takkan dapat masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, tangan terkulai tu nak tunjuk ke orang bahawa kau dah tak boleh buat apa-apa dah.
tangan kau dah terkulai dah, sebab kau dah kehilangan satu sumber yang paling penting yang disebutkan sebagai masa dah time budak sekarang sebut. Dan tak boleh apa dah habis. Yang ni tu sebab kita nak bergaduh-gaduh pun fikir lah umur dah lah tak panjang nak gaduh dengan orang baik apa. Tu sebab penyakit politik, ekonomi, sosial hanya akan elok kalau IM4A tadi. Ingat mati for Allah, politik tentu okey, tak ada bohong orang dah. Tak ada nipu orang dah. Yang kedua, kalau ingat mati for Allah, ekonomi pun elok, tak ada menipu orang meniaga. Hari ni bukan menipu meniaga si lama dah, menipu niaga pergi travel, pergi umrah. Kerja ibadah kat Mekah tipu orang, asah gila orang tu. Asah tak ingat mati. Bayar 4,000 je, lagi 3,000 ada datuk sponsor. Kepala hatuk dia yang tipu tu. Yang sponsor tak ada. Tipu kat orang sebab tak ingat mati. Dan yang ketiga, sosial. Penyakit kita tak baik satu dengan yang lain, ingat mati, insya-Allah elok. Sebab fikirlah hidup kita ni tak panjang lah. Bila-bila boleh mati. Apa halat dia nak gaduh dengan orang, elok dah lebih baik dengan satu dengan yang lain. Kita baik perangai dengan orang, orang tu mati kita tak sampai minta maaf dengan dia. Kita lah jadi manusia yang paling rugi. Itu sebab jagalah hubungan kita satu dengan yang lain. Rasa cukup dah setakat tu. Ngam-ngam 9,5. Ya, terima kasih banyak kepada pihak Surah Al-Ulum. Janganlah sorry panggil saya lagi. InsyaAllah tak ada masalah. Ada kosong lagi bulan 10. Kan seronok saya datang sini. Makasih banyak ya sudi undang saya. Alhamdulillah. Seronok ramai orang-orang kita dalam ni kan. Tak ada apa dah. Saya cakap KL pun okey, no problem. Saya ceramah kat Sarawak tu puas betul nak cover cakap ni 9. Saya cakap KL lah. Tak keluar juga satu perkataan golek gelantang. Terkeluar ada lah seorang tu berguling golak belakang. Apa hal itu? Kesannya dia dah 7 tahun tak balik Gombau. Dia jadi guru takmir kat Sarawak. 7 tahun tak balik. Jadi dia tak ada saudara pun ramai dah tak ada. Jadi dia tak balik. Bila dia dengar tu teringat omak cakap golek gelantang tu dia teringat. Kan? Terima kasih banyak. Minta maaf ya. Mana gurau tadi tersilap kata terkasar basom, minta maaf banyak. Ya, yang baik tu datang kepada Allah SWT. Lebih kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Oh, satu lagi saya buat iklan. Kalau siapa nak ikut saya pun peserta tau, bukannya sebagai ketua tak. Nak ikut saya pergi jelajah, bukan jelajah, Kembara Korban. Hari Raya Haji yang ketiga sampai Hari Raya Haji yang ke-6 ke Kemboja. Bolehlah nanti kalau berminat bolehlah join. Saya pun peserta tau, bukan ketua. Itulah masuk saya nak rehat tak ceramah. Memang benar tapi bolehlah nak tengok macam mana orang susah. Siapa yang nak korban kat Sanun pun boleh. Raya korban kat sini dulu tak ada masalah. Raya ketiga pergi Sanun. Kat Kemboja. Siapa nak pergi beritahu. Tambang lebih kurang RM1,400. Ompek hari 3 malam, hotel, makan minum siap semua. Saya pun peserta je. Saya kena ingat sekali lagi. Kan dia ingat, dia ni menego lah ni. Tak. Betul tak? Saya pun peserta. Saya diminta sampaikan. Itu saya sampaikan. Setakat ni satu bas dah ada, bas yang kedua. Mana tu nak tengok macam mana orang Islam kat sana susah. Mungkin dah ada yang biasa pergi lah. Yang ni hanya sekadar pengiklanan memberitahu sajalah. Ya, jumpa lagi di lain masa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.